Tapi kita ada markas, ada sekolah yang kita dirikan dengan duit Tin Melu. Tapi UMNO pun mula belajar lah Tin Melu ni. Alhamdulillah pada muka. Saya nak main Temeluh ni. Orang Kedah tanya. Tapi buat apa Temeluh? Nak pilihan raya kah? Kata pilihan raya apa? Tu sakit. Saya kata tak baik. Apa doa bagi orang mati dia hidup lagi. Tapi kalau mati apa salahnya? Dia bukan orang Temeluh. Dia orang Padang Besar, Perlis. Tak baik berdoa bagi orang mati. Itu tuan jawab sendiri ya. InsyaAllah saya akan datang lagi lah ke Temeluh ni untuk PRK. Tuan-tuan, UMNO dengan PAS ni berkelahi 62 tahun. Tapi kita ada sejarah yang panjang. PAS UMNO adalah parti yang ditubuhkan sebelum merdeka. Walaupun UMNO diharamkan tahun 88, ditubuhkan semula UMNO baru. Tapi sejarah dia mula tahun 46. UMNO ditubuhkan. PAS ditubuh tahun 51. Kemudian MCA, kemudian MIC. 4 parti ini saja yang ditubuh sebelum 57. Parti-parti yang ditubuh untuk mencapai persetujuan supaya kita dapat capai kemerdekaan. PAS, UMNO, MIC, MCA. Parti-parti lain tituk saduk sembang lah, baru sangat. Bunga Raya. Kalau budak, Bunga Raya budak lah. Kalau dia tu orang, dia tak bersunat lagi. Pandai. PAN. Parti PAN. Kalau Bunga Raya tu pecahan UMNO, PAN ni pecahan daripada PAS. Tahun 66, DAP ditubuhkan. Selepas PAP bawa keluar Singapura dari Malaysia. Diganti DAP. Tahun 66. 3 tahun saja selepas ditubuhkan DAP, berlaku rusuhan 13 Mei tahun 69. Hak ni sejarah sebenar DAP. DAP tak ada sikit pun jasa dalam proses kemerdekaan. Tak ada. Pasal dia tubuh lepas merdeka, dia menjadi anak didik kepada PAP. Sebab tu perjuangan DAP lepas jadi kerajaan Pakatan Harapan ni, dia bukan tahu nak jaga kontrak sosial, nak jaga perasaan orang Melayu, nak jaga perasaan orang Islam. Dia tahu dia nak buat apa yang dia nak. Sebab tu negara kita ni jadi selera, berterabur. Saya nak suruh cakap faham, saya tak erti. Lantak apalah, faham-faham tak faham sudah. DAP lah yang mewujudkan PPBM. Parti bunga tu. Hampa tak sedap belagak kok kampung ni. Parti itu ditubuh oleh DAP. DAP juga menubuhkan PAN. Pasal sasaran DAP untuk merintah Malaysia selepas dia menguasai undi kaum Cina, dia hanya perlukan 10% undi orang Melayu. Dia ambil undi Melayu melalui PKR, PPBM, PAN, dan separuh sikit sangat orang Melayu yang gila. Beliau masuk jadi ahli DAP. Ini gila beliau. Saya pun heran, ada kawan saya yang keluar pada PAS,
mendaftar sebagai ahli DAP Melayu. Kemudian berbangga. Saya ke dalam kampung di Sik, tak ada DAP, tak pernah ada DAP. Selama Tuhan buat dunia tu, dunia kita duduk ni, selama Tuhan buat dunia, tak ada DAP tempat saya. Lepas PS jadi kerajaan, oleh kerana dibahagikan kuota MPKK itu kepada semua parti Pakatan Harapan, lah ni di Sik, di rata kampung ada DAP dah. Pasal nak jawatan dalam MPKK. Beliau betul. Bila datang parti chauvinis dalam komuniti orang Melayu, tempat saya ni Melayu. Bukan saya nak nafikan kaum lain, tapi memang tak ada. Memang tak ada. Tapi bila datang parti yang berjuang untuk rasism, bawa semangat rasis, masuk duduk dalam kampung Melayu, dia menimbulkan kacau bilau. Dia melupakan sejarah negara ini ditubuhkan. Dia tak kerti tentang kontrak sosial. Dia tak faham. Dia tak tahu pun bahawa pada masa itu, sebelum kemerdekaan kita dicapai tahun 57, telah ada persetujuan di kalangan kaum-kaum yang menghuni Malaysia ini, orang Melayu, dengan orang yang dibawa masuk oleh British. Ada 2 juta orang. British kata kalau tak mau kena hantar balik, sewa kapal hantar balik. Kita tak mampu hantar balik, maka persetujuan dicapai untuk menghormati beberapa perkara. Agama Islam, bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu. Hari ini, oleh kerana kerajaan ini telah berpindah ke tangan parti-parti yang tumbuh selepas tahun 2000, tumbuh selepas wujudnya Malaysia, maka kita menghadapi saat kacau bilau. Tuan-tuan, 62 tahun berkelahi, tiba-tiba boleh duduk sekali. Ini satu rahmat, ini satu nikmat, dan kesan daripada penyatuan kita ini sangat ditakuti, sangat dibimbangi. Orang takut ni, jangan tuan-tuan kata saya saja. Orang cukup seriau. Apa lagi nak jadi? Tuan-tuan, kita bersatu dalam muafakat nasional perpaduan ummah ni, tuan-tuan, bukan saja kemahuan pimpinan, bukan saja pemimpin-pemimpin yang rancang, tapi kita telah disediakan platform ni oleh rakyat di bawah. Sebelum berlaku muafakat nasional himpunan di PWTC itu, telah ada beribu-ribu himpunan di bawah. Rakyat yang mahukan penyatuan ini. Rakyat yang menghamparkan medan ini untuk kita. Rakyat mau kita melupakan sengketa 60 tahun itu, kerana di depan kita ada cabaran yang lebih besar. Negara kita sedang diheret masuk ke gaung oleh DAP. Mereka kata hang ni semua salah DAP. Dah sungguh. Pak Hang ni pun banyak juga DAP. Di Kedah ada 2 aja kerusi DAP. Bang 7. 2 kerusi itu pun oleh kerana menteri besar kami itu anak Perdana Menteri. Parti dia pun parti baru. Dia lebih banyak masa ditumpukan untuk tadbir parti di Kuala Lumpur. Ditinggalnya Kedah. Jadi Kedah ditadbir oleh 2 aja kerusi DAP. Hak lain
PPBM ada 5. PAN ada 4. PKR ada 7, tapi pecah 2. Satu grup Azmin, satu grup Banon. DAP 2. Tuan-tuan perhati tengok. Di semua negeri yang PS perintah, exco kerajaan tempatan akan dipegang oleh DAP. Pi cari tengok. Termasuk kerajaan tempatan, perumahan, pelaburan industri, benda-benda penting yang mengawal perkara-perkara strategik, semua DAP pegang. Pi tengok di Pulau Pinang, pi tengok di Perak, tengok di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Semua DAP pegang. Pasal DAP dalam Pakatan Rakyat dulu lagi, masa PAS ada dalam tu lagi, dia telah memperjuangkan untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Hari ini pun dia sedang bertungkus lumus untuk menjayakan hasrat DAP menguasai semua lokasi posisi yang strategik. Tuan-tuan, kalaulah masa mengizinkan, kita mulakan di Jakarta. Masa Ahok nak sambung penggal sebagai Mayor Jakarta. Ahok sebelumnya telah menimbus laut buat reclaim untuk bina satu bandar yang tidak mampu dibeli oleh orang Jakarta. Yang beli hartanah itu orang daripada negara China. Naik ke Singapura. Singapura al-maklum, kita semua sudah tahu Melayu tinggal 15%, cakap Melayu tak apa boleh dah. Datang ke Johor. Johor baru pekan-pekan strategik, kecuali Muar tempat Datuk Razali ini. Tempat strategik sudah dikuasai sepenuhnya. Pergi Seremban, Negeri Sembilan, Melayu tak akan menang di Parlimen Seremban. Bandar-bandar utama Negeri Sembilan, Cina kuasai sepenuhnya. Ini bukan ceramah resis, tapi fakta nak cerita. Pergi Melaka, bandar-bandar besar, DAP kuasai. Mari Kuala Lumpur, tak usah cakap lah. Cakap pun buang masa aja, kita pun tahu. Naik ke Perak, di Ipoh, di Slim River, di Taiping, sampai Perak Utara, masuk Pulau Pinang. Hari ini Pulau Pinang dia nak tamak 3 pulau. 3 pulau tu semua kawasan orang Melayu yang kerja jadi nelayan. Pulau tu sebagai bayaran kepada kontrak untuk menyediakan satu kemudahan pengangkutan awam di Pulau Pinang. Nilai projek 50 bilion yang bermula tahun ni sampai tahun 2050. Bayar dengan tanah. Tanah tu pula diklaim, direclaim. Dan reclaim tu semua tempat orang Melayu duduk. Pulau Pinang telah dikuasai sepenuhnya. Orang Melayu dihambat ke seberang perai. Masuk ke Kulim, masuk ke Sungai Petani. Masa PAS jadi kerajaan, kita stop perumahan di Kulim dan Sungai Petani kerana kita tahu keperluan perumahan ini bukan untuk orang Kedah, tapi untuk orang Pulau Pinang yang dihimpit keluar daripada Pulau Pinang. Sampai Sungai Petani, sampai ke Alostar, pergi ke Kangang, naik, masuk dalam Thailand, sampai ke Bangkok, masuk de Vietnam, Ho Chi Minh, Hanoi, sampai Tanah Besar China. Tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi, bandar-bandar ni ialah satu laluan sutera baru. Satu laluan perdagangan baru yang dikuasai sepenuhnya oleh DAP.
Sebab tu dia nawak kerajaan Pihak Kerajaan Tempatan nak pastikan bandar-bandar laluan ni dikuasai oleh DAP. Naik sampai Thailand, pecah di Thailand, pecah dua. Satu lalu Ho Chi Minh pergi Hanoi sampai Guangzhou. Satu lagi masuk rentas Burma. Dihalaunya orang-orang di Arakan, halau orang Rohingya. Buat satu laluan lagi, rentas Burma sampai ke Shanghai. Tuan-tuan, benda ini benda besar. Kalau bercakap orang kata hang cakap benda perkauman, bukan. Bukan perkauman. Ini hakikat. Yang orang malas bercakap takut. Saya tak takut. Tuan-tuan perhatilah sendiri. Saya tidak menafikan hak orang Cina untuk tinggal di bandar, menguasai perniagaan. Dia pandai, dia rajin, lantak dia. Tapi jangan mengawal bandar ni untuk satu kaum. Dia akan menimbulkan ketegangan. Dia bahaya. Ini DAP sedang main. Laluan sutera ini sedang diisi saja. Kita mau tiap-tiap bandar mesti ada semua kaum. Bandar tak boleh hidup dengan orang kaya saja. Dia ada supply chain. Dia ada orang lain yang terlibat menghidupkan sesebuah bandar. Sebab itu menguasai bandar oleh sesuatu kaum di Malaysia adalah satu masa depan yang berbahaya. Kita beri amaran kepada DAP, jangan buat. Pilihan raya Kerajaan Tempatan tak boleh buat. Teras politik negara ini yang kita bina untuk capai kemerdekaan. Kaum yang teramai akan jadi teras. Hidup memerintah bersama semua kaum lain yang ada di sini. Hak tu semua orang setuju. Tapi ini telah berubah dan sedang diubah. Tuan-tuan, masa PN merintah, timbul isu Abu Cimping ni nak balik. Cimping mati 6 tahun lepas, 2013. Dibakar. Abu dia tu nak bawa balik. Tuan-tuan, Cimping bukan warga negara Malaysia. Cimping tidak tersenarai dalam 670 orang yang memohon untuk balik ke Malaysia selepas perjanjian damai di Haknyai tahun 89. Dalam senarai permohonan untuk balik duduk Malaysia, Cimping tak ada. Dia tak mau jadi rakyat Malaysia pun. Tapi dikatakan dia lahir di Setiawan. Tuan-tuan semua, ada seorang penulis, orang putih dia tulis. Sekejam-kejam peperangan di dunia ini, Bosnia kita tengok kejam. Orang Bosnia disemelih, dihapus etnik, tapi hanya berlaku 5 tahun. Lepas tu berhenti. Cimping, dia semelih rakyat Malaysia 41 tahun, tuan-tuan. Di Pahang ni ada. Di Kedah tempat saya pun ada, Pangang Gubek, di belah Baling, Tanjung Pari. Tempat berlaku perang dengan komunis. Bukit Kepung. Dia bunuh beribu-ribu rakyat Malaysia. Munasabah tak boleh bawa abu dia pun balik. BN buat perkara yang betul, menyekat, tak boleh, tak payah balik lah. Pergi lempak lah mana-mana hampa suka. Masa hidup terlalu zalim, terlalu kejam. Bolehkah Pakatan Harapan ni, tuan-tuan? Tak sampai 2 tahun dia tabur lah. Bawa balik sengak-sengak. Tabur di Lumut dengan Banjaran Titiwangsa. Apa maksud Banjaran Titiwangsa? Apa maksud dia Lumut? Apa tujuan dibawa balik? Apa tujuan peristiwa bawa balik tabur Abu Bayat ni dihabak kat orang kata? Apa maksud ini semua?
Ada orang mesej tanya, Abu Jinping tu Wahabi ke Ustaz? Kata Pak saya apa? Kan Wahabi ni nama mulanya Abu-Abu. Tuan-tuan, generasi akan datang yang tak baca sejarah negara kita, generasi milenial ni, yang hidup dibentuk oleh media sosial, oleh telefon, oleh gadget ni, dia akan jadi macam tu. Buatlah apa pun, hari ni dia jawab, alah abu je pun, takut apa? Kepala otak hang, abu. Jinping ni satu institusi. Dia adalah perlambangan kepada kekejaman, kezaliman. Dia bukan satu sosok tubuh je. Dia bukan Yap Ahloi ke, Yap Kuan Seng ke, jiran kita nama. Bukan. Jinping seorang manusia ganas. Dia memperjuangkan di negara ini jadi negara komunis. Perjuangan dia dengan bersenjata. Dia bukan bunuh orang Melayu saja, bunuh orang Cina, bunuh orang India. Komunis membunuh tidak kurang daripada 200,000 masyarakat Cina. Waktu Jepun surrender sebelum Inggeris balik, masa itu komunis merintah 2 minggu. 200,000 orang masyarakat Cina disembelih oleh Jinping. Berpuluh ribu lain orang Melayu, orang India. Kalau baca sejarah kekejaman PKM ni kita tak gamak. Kita ingat orang Myanmar duk bunuh Rohingya tu kejam dah. Tak, Jinping lebih pada tu. Patut sangat kita cukuplah. Sebelum mai di Pahang ni batuk dah. Mai ni hangat ti batuk lagi. Pakatan Harapan ni tuan-tuan, kalau tidak dijatuhkan segera, paling lambat PRU 15, dia akan melingkupkan negara kita. Negeri ini akan rosak serosak-rosaknya. Saya fikir pihak pimpinan UMNO, pimpinan PAS telah mempertimbangkan semasak-masaknya langkah-langkah yang kita akan buat. Sebab itu muafakat nasional bukan perkara yang mengejutkan bila semua rakyat sambut, rakyat gembira, rakyat bersyukur. Tuan-tuan bayang, orang PAS ni hak paling keras dalam dunia. Kalau dalam UMNO, negeri paling kuat UMNO di dunia, negeri Johor. Sebab di situ UMNO dilahirkan. Orang PAS paling keras ialah di Memali. Paling orang Siam kata keng, keng, tak ada lah, keng, kerah keng, keng tu bahasa Thai. Minggu lepas diadakan sambutan peristiwa Memali ke-34. Tuan-tuan, kemuncak pertembungan PAS UMNO zaman PM keempat ialah peristiwa Memali. Zaman PM ni jadi PM saja ada isu takfiri. Zaman PM lain tak ada isu kafir mengkafir kecuali zaman Tun. Baik masa dia jadi PM4, baik dia masa jadi PM7. Isu ni timbul. Minggu lepas, orang Memali jemput orang UMNO masuk tempat sambutan itu. Dan orang UMNO datang. Tuan-tuan bayang,
tempat paling keras PAS. Boleh terima orang UMNO. Tambah tuan-tuan kau ni PAS pun tak terang mana. Kawan lah elok. Saya berforum dengan Datuk Seri Jamil Khair. Malam Datuk Seri Mahathir Khalid berceramah dengan Ustaz Idris Ahmad di Memali. Selepas 34 tahun, itulah kali pertama orang UMNO menjejak kaki ke tempat peristiwa berdarah itu. Jadi tuan-tuan, kalau ada UMNO ke, hak PAS ke, hak tak apa nak boleh terima muafakat nasional, hampa tak usah duk belagak lebih daripada orang Memali. Tak payah. Oi, orang Mali bunuh je, oi. 14 orang. Boleh terima muafakat nasional. Hampa temeluh ni buat apa? Pakat lawaikan batin je pun. Kita muafakat nasional akan bergerak terus ke depan. Ini PH punya propaganda nak menggagalkan ni. Tuan-tuan jangan bagi muka. Jangan bagi ruang. Tak usah duk mengarutlah. Kita nak tawarkan kestabilan politik. Kita nak politik ni ditadbir, terasnya mesti orang yang teramai. Ini orang Melayu ada 65%, kuasa politik tinggal 40. Orang non-Muslim ada 25%, kuasa politik ada 60. Mana boleh? Tak akan stabil negara ini kalau komposisi pembahagian kuasa antara kaum tidak stabil. Mereka kata hang cakap apa nampak macam resis. Mampu biar resis lah. Kena buat. Kena balik kepada asas negara ni ditubuhkan. Jangan takut tuan-tuan orang non-Muslim. Kalau Islam memimpin, tak ada lagi dalam sejarah dunia beribu-ribu tahun dulu. Bila Islam berkuasa, orang bukan Islam dianiaya. Tak ada. Balik buka buku sejarah, bukalah buku bahasa apapun. Islam kalau dia memimpin, dia tidak akan menafikan hak orang lain. Tidak sama dengan kalau kerajaan itu bukan Islam. Orang Islam dizalimi di banyak wilayah di dunia ini. Contoh, masa Salahuddin Al-Ayyubi membuka semula Baitul Maqdis. Berlaku perang. Askar ada mati kerana ada peperangan. Tetapi bila tentera Kristian tewas, menang Salahuddin, semua penganut Kristian dibebaskan. Tak ada seorang pun yang mati dibunuh kerana agama dia Kristian. Tak ada. 100 tahun sebelum itu, bila tentera salib menawan Baitul Maqdis, ada 100,000 orang Islam dibunuh oleh tentera salib kerana dia Islam. Di Spanyol, Islam merintah 700 tahun. Bila Isabella dan Ferdinand dapat menguasai Spanyol, ada dua pilihan dibagi. Sama ada orang Islam murtad ataupun lari keluar. Sebahagiannya murtad, sebahagiannya lari keluar. Tuan-tuan, Ferdinand dan Isabella membunuh 2 juta orang Islam. Sejarah bukan auta. Jadi saya nak yakinkan kawan-kawan bangsa Cina yang bukan Islam, bangsa India yang beragama Hindu, tuan-tuan boleh duduk aman, damai kalau Islam memerintah di negara ini. Jangan takut. Kerana Islam melarang orang Islam menafikan hak bangsa dan penganut agama lain.
Kita nak kemakmuran ekonomi. Sejak PS memerintah ni tuan-tuan, ada kawan saya beritahu tadi, ada harga sawit ada naik sikit. Tapi sawit buah sikit pula. Buah tak apa jadi. Harga naik pasal penawaran kurang. Ya esok adalah Teresa Kok kata PS sudah bagus, harga sudah naik. Tak betul. Buah sikit. Lagi ada dia klaim lah, dia kata dia pandai. Getah ada naik sikit pasal hujan. Nak motong tak boleh. Walaupun Menteri PS kata boleh pergi menoleh pakai baju hujan. Kita nak kemakmuran dikembalikan. Kita nak undang-undang didaulatkan. Siapa pun tak kira, sama aja di sisi undang-undang. Hak ni dak. Masa dulu tak boleh, bila PS boleh. Masa dulu kena tuduh rasuah, PS merintah gugur kes. Tahu siapa? Lupa dah, cakap tu lah orang Melayu. Mudah lupa. Kes rasuah Lee Guak Eng beli banglo, under market value. Rasuah. Kes Toyo kena 2 tahun. Pasal dia UMNO. Kes dia sama. Dia tak ambil balasan tapi dia beli property under value. Sama dengan Guak Eng. Banglo value 4.9 juta, dia beli 2.4 juta. Dia patut dia kena 2 tahun tapi kes dia digugurkan pasal peguam bela dia jadi peguam negara. Ni main nafas pula dah. Nafas tahu nafas? Masa nak habis lah. Ni nafas tak cukup. Nafas ni Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Di peringkat negeri PPN, Pertubuhan Peladang Negeri. Di kawasan PPK. Negeri saya ramai lah sebab ramai orang buat bendang. Tak buat bendang, motong getah. Tak buat motong getah, tanam sawit. Lain pada tu orang Kedah tak ada ah. Cuma ada lah seorang jadi Perdana Menteri. Minta maaf ah. Nafas ni zaman BN merintah. Oleh kerana dia ni orang miskin belaka. 920,000 orang petani miskin, peladang-peladang bernaung di bawah pertubuhan ni. Maka kerajaan Barisan Nasional bantu dia 22 tahun rundingan terus bagi buat baja input pertanian. 60 tahun BN merintah. BN pun bukannya buruk semua lah, limpun baru aku kata lagu tu. Dah, sungguh. Bukannya buruk semua. Dulu pun kita kata aku tu cuma tak sebut keluar je. Bagi rundingan terus pasal dia ada kelang. Kelang dia tu tempat saya. Kelang baja. Tempat saya. Nafas ada 500 pekerja dalam kelang tu. Di ibu pejabat ada 700, 1,200 orang pekerja. Selama 22 tahun dapat projek membekalkan baja subsidi. Malah kelang tu pun dibina untuk buat baja subsidi. Kelang tu di gurun. Bukan gurun Arab Saudi tu. Gurun Kedah. Di kaki Gunung Jerai. Siapa pun tak pernah komplain. Direct nego kepada Nafas ni. Walaupun masa tu PAS bertemu dengan UMNO. Berkeli riuh kembang. Tapi buat direct nego kepada Nafas. Tak ada siapa komplain. Mai Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni dia belagak. Tapi dia bodoh. Dia umum nak buat tender terbuka untuk semua perolehan kerajaan. Dia ASN lah. Semua dah buat tender terbuka. Termasuk kes Nafas ni. Dia pergi buka open tender. Untuk fasa 1, pakej 1 bekal baja. Buka open tender. Nafas pun terpaksa masuk
Berlawan dengan orang lain. Nafas masuk 60 juta. Ada syarikat Alibaba masuk 52 juta. Dapat kat kawan tu. Bila dapat kat kawan tu boleh beli baja Vietnam. Baja Vietnam ni duk tunggu je nak masuk pasaran negara ini. Pasal sebelum ni nafas ada, kelang baja dia ada, dia pun tak masuk. Bila nampak nak kantoi, nak terbelik dah. Nafas nak hilang kerja, kelang nak kena katup, orang nak kena berhenti. Maka tender terbuka ni dibatalkan, bagi rundingan terus. Kita bukan marah dia bagi rundingan terus, kita sokong. Tapi marah pasal hang bodoh. Hang buka tender buat apa? Bila buka tender, orang tu boleh masuk, tahun ni dia masuk, rugi pun tak apa. Janji nafas terlepas lah. Tahun depan dia masuk mahal sikit, tahun kali lagi dia sapu lah. Kononnya nak habak kata telus, bagui, baik. Lepas ke orang. Lah kali kantoi, sewa hotel di Tanjung Piai, 38 bilik, simpan baja. Saya pun tulis satu seloka. Saya nak baca lah seloka tu nak tutup ceramah ni. Seloka ni tak kata kat siapa pun. Tuan-tuan, bila dah terbelit, dia cari kambing hitam. Cari-cari kambing hitam, dia salahkan ketua setiausaha kementerian, KSU dia. Dia tukar KSU keluar. Habis dia selamat cuci tangan, menteri tak salah, yang salah KSU. Mana boleh lagu tu? Dasar diputuskan oleh orang politik. Dasar diputuskan oleh menteri. Bila menteri arah, pegawai buat. Bila buat tak jadi, menteri kena luku. Dia salahkan pegawai. Nanya aja KSU tu. KSU ni, saya baca seloka lah. Alangkah tega hatimu menteri, mencuci tangan, mencuci kaki. Tender terbuka pusing tak jadi. Tolak KSU menggalang ganti. Alangkah malang nasibmu KSU. Tugas selesai ikut buku. Menteri pedih menahan luku. Sekalian bala dihempas padamu. Alangkah mudah jadi menteri. Silap dibias, sucikan diri. Telajak boros ikut DAP. Ingatkan untung dapatnya rugi. Alangkah kasihan nasibmu KSU. Puluhan tahun khidmatmu laku. Berat bebalnya pemimpin baru. Jasamu hilang di angin lalu. Alangkah hebat bicara menteri. Sederak langkah menabur janji. Lembut lidahmu, lembut lagi gigi. Dalam senyum janji dicapati. Berat menanang zaman sekarang. Silap sendiri salahkan orang. Belagak sombong bukan kepalang. Menteri bengap pegawai yang dibuang. Mudah sangat jadi menteri. Cakap dulu, fikirnya nanti. Kemaruk puja sanjungan DAP. Meludah ke muka kawan sendiri. Masakan tiada hari mendatang. Langkah yang sumbang membawa tumbang. Harga akan jatuh 2 sekupang. Bala ditempa, penyakit pun datang. Nafas bangsa jangan terhenti. Rundingan terus patut dari awal lagi. Kononnya mau telus cara DAP. Guan Eng ketawa sampai ke pagi. Lo ni yang kena ni Salahuddin. Yang duk gelak li Guan Eng. Yang kelahi kita. Dia tak jadi apa. Duk tahan gelak dengan pak dia. Tuan-tuan semua, yang terakhir, untuk melengkapkan penguasaan DAP PRU 14, untuk PRU 15 mereka sedang menggerakkan satu momentum baru untuk mengubah Tianggul. Kita nak skor lah ni, Mufakat Nasional semua elok, NGO pun sokong, orang Melayu semua bercantum, MCA pun main, MIC pun main, elok lah.
Kita kira-kira game kita dah kontrol. Kita dah duk toyu bola. Nak sampai tiang gol mereka lah. Nak boleh skor lah. Keeper dia pun tak tahu nak buat apa. Tahu-tahu dia nak ubah tiang gol. Dia nak ubah lagu mana? Di bawah Jabatan Perdana Menteri sekarang ini ditubuhkan satu jabatan kuasa khas dipanggil ERC, Electoral Reform Committee. Pengurusi dia Tan Sri Rashid Abdul Rahman, bekas pengurusi SPR. Mereka sedang bawa satu agenda besar yang digagaskan oleh DAP melalui Penang Institute. Penang Institute ni, dia ada satu kitab. Penulis kitab tu nama Dr. Wong Chin Huat. Dr. Wong Chin Huat ni dibawa balik daripada Singapura. Ditubuhkan banyak NGO sokongan semenjak Bersih 2.0. Bersih 2.0 PAS tak ikut tahu. Tuan-tuan jangan kata PAS ada sekali pula. Aku sepak lagi. Penang Institute, Bersih 2.0, Tindak Malaysia, Engage, Sunway University. Semua ni gerakan-gerakan untuk mengubah sistem pilihan raya. Lagu mana sistem ni akan dibuat? Dia sedang buat roadshow di seluruh negara. Di bawah ERC, di bawah Jabatan Perdana Menteri ini pun, Tan Sri Rashid telah mengumumkan kemungkinan PRU akan datang guna dua sistem. Peringkat DUN guna first past the post, macam kita buat sekarang. Peringkat Parlimen akan guna proportionate representation, guna peratus, macam sistem Amerika. Tuan-tuan, guna sistem Indonesia, guna sistem Amerika. Tuan-tuan semua, tujuannya apa? Untuk kawasan pilihan raya yang ramai pengundi, contoh Kepong, Damansara, PJ Selatan, yang pengundinya 100,000 lebih. Dia panggil mixed member representative. Akan ada lebih daripada seorang ahli parlimen bagi kawasan macam itu. Kawasan ni patut dia kata ada 50,000 untuk seorang MP. Model diambil dari Singapura. Singapura ada 22 konstituensi kawasan pengundian, kawasan pilihan raya. Tapi Singapura ada 89 ahli parlimen. Tuan-tuan akan saksikan Kepong akan ada 3 ahli parlimen. PJ Selatan akan ada 4 ahli parlimen. Semua bandar-bandar besar ni akan ada lebih seorang MP dan untung akan dikaut oleh DAP. Dia menggagaskan untuk menambah bilangan ahli parlimen 111 orang lagi. Jadi 333 orang. PAS telah mengambil keputusan untuk menentang sebarang usaha untuk mengubah sistem pilihan raya. Karena kita baru establish, kita baru dapat fair play di padang yang sama rata. Tiba-tiba hang nak ajak pergi main tang lain pula, mampu ya. Dan sistem first past the post ni tak ada cacatnya pun. Dipakai di negara-negara maju juga. Dan tidak ada kelebihan pun sistem proportionate yang dibuktikan. Dua-dua ni sistem yang sah. Dua-dua ni capai standard antarabangsa. Dua-dua ni diakui sebagai salah satu sistem pilihan raya. Yang nak ubah tenggol pasal apa? Ada panjang cerita ni, insya-Allah akan disambung. Akan datang. Kita nak timbul kesedaran. Kerana di kalangan orang Melayu, benda ni sangat asing. Orang tak ambil tahu pun. Tapi di kalangan penyokong DAP, ini akan jadi satu lagi senjata untuk melebarkan cengkaman DAP ke atas politik negara ini. Saya ucap terima kasih kepada penganjur UMNO dan PAS Temerloh kerana panggil saya. Kalau bagus, panggil lain. Kalau tak bagus, berhenti ya sekat tu sudah. Tak mau main dah saya pun, tapi sedap ikan patin.
Saya ucap terima kasih pada Datuk Haji Mat Syakar dan Datuk Zali Ibrahim yang menjadi ganingan ceramah pada malam ini. InsyaAllah ada manfaatnya dengan kehadiran saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menyambung sikit saja dari apa yang dikupas oleh Yang Berhormat Ustaz Muhammad Sanusi bin Muhammad Noor tadi. Saya sempat baca petang tadi dalam satu portal NWI, National Worry Index. Indeks kerisauan rakyat Malaysia semakin melebar. Sama ada kerisauan dari sudut ekonomi, dari sudut politik, dari sudut sosialnya, kerisauan itu meningkat dan melebar. Bererti rakyat semakin risau berada di bawah kerajaan PH. Risau dengan keadaan perhubungan kaum, risau dengan keadaan ekonomi, risau dengan keletah ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan yang sentiasa memperbodoh-bodohkan rakyat yang telah memilih mereka. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Razali bin Ibrahim, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia daripada UMNO Bahagian Muar. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih pengacara majlis yang sama-sama kita hormati Yang Berhormat Ustaz. Dia kata kat saya dia bukan ustaz. Baru nak start. Dia kata, kita tak suka mengata orang tapi dia kata. Yang Berhormat Muhammad Sanusi Mat Noor selaku Ahli Jawatankuasa PAS Pusat yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Jenari, Kedah. Seronok dengar dia cakap tadi, saya sampai terlupa lepas dia saya nak cakap. Dan modal banyak dah habis sementara dia cakap tu sebab semua saya nak cakap dia dah cakap. Apapun kita mengambil maklum bahawa perkara itu adalah perkara yang menyebabkan kita kumpul malam ni. Yang saya hormati pimpinan PAS kawasan Termeloh, Tuan Haji Yusof Darus, sahabat saya Yang Berhormat Datuk Seri Syakar Samsudin, merupakan Ketua UMNO Bahagian Temerloh, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang yang menjaga tourism, banyak bawa hasil kepada negeri ni. Jauh beza dia dengan Menteri Pelancongan Malaysia yang juga merupakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Punyalah rapat, dia jemput saya ni pakai WhatsApp. Bro, aku nak buat majlis, bagi tarikh. Saya jawab kat dia, kejap aku semak. Lepas tu dia terus hantar banner ni. Itu punya rapat, melampau betul. Tak sempat saya jawab, dah naik dengan tarikh, dengan gambar semua. Cuma gambar dia tu gambar lama. Dah tentu bukan gambar sekarang. Makcik ni duduk senyum tengok saya tadi. Saya tahu dia tengok sebab rambut saya. Saya nak beritahu rambut saya ni rambut betul, bukan rambut palsu. Tak ada dalam undang-undang salah berambut panjang, kecuali zaman Muhammad Rahmat dulu. Itu pun artis kena gam. Dalam Malaysia sekarang terbuka, LGBT pun boleh. Takkan rambut panjang tak boleh? Yang penting rambut saya ni rambut betul. Ada menteri sijil palsu, ada menteri besar sijil tak betul, dapat jadi menteri, dapat jadi menteri besar. Apalah sangat saya rambut betul, bukan rambut palsu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya sebenarnya malam ni seronok dengan majlis ni. Saya terfikir dalam kereta tadi datang, saya percaya yang ada sini semua dah tahu banyak cerita dah. Yang terbaru, kuis keluar kawasan paling sejuk dalam Malaysia. Saya ingat Cameron Highland, kat Kundasang ke, rupa kat Parlimen Malaysia. Tuan-tuan tak pernah tahu susah jadi ahli parlimen ni kan? Zaman BN dulu tak pernah cerita pasal kerja susah ni. Saya jaga parlimen di JPM dulu, saya pernah ingat sejarah. Parlimen ni samalah Dewan Undangan Negeri. Masuk pukul 12, jam berhenti. Kita bersidang tu, kalau terlepas pukul 12 malam, jam tu diberhentikan. Sebab kita tak boleh bersidang lebih daripada satu hari.
Walaupun habis pukul 5 pagi, dalam Hansard tu tak ada catat pukul 5 pagi. Sebab pukul 12, jam dah tak bergerak. Itu cara dia. Kita pernah habis sebenarnya pukul 5 pagi. Nak meluluskan tu. Pukul 10 dah mula balik. Saya ingat balik, sempat mandi, terus subuh, dah siap nak datang balik. Tak pernah kita cerita kat rakyat. Tak pernah kita jadikan itu sebagai alasan. Sebab apa? Itu tanggungjawab amanah sebagai pimpinan. Yang berebut, nangis, minta nak jadi menteri, itu dia. Lepas jadi menteri, dia kata sibuk tak dapat jumpa bini. Parlimen tu terlalu sejuk. Apa ingat nelayan kerja tempat sejuk? Nelayan pergi laut, panas. Nelayan tu kalau dapat pergi laut dalam sejuk, dia suka, bersyukur. Saya rasa kalau parlimen tu tak ada api, agaknya lah tak ada elektrik, confirm YUAB tu balik. Tangguh persidangan. Sebab apa? Panas. Apa yang betul? Sejuk tak betul, panas tak betul? Sebenarnya yang tak betul tu dia. Dia. Bila niat dah tak betul, segala jawapan jadi tak betul. Selepas Barisan Nasional kalah, saya setuju. Saya setuju. Daripada awal saya sebut, Tuhan dah suruh kita ni bekerjasama ni. Yang lelaki pergi sembahyang Jumaat, tiap kali sembahyang Jumaat, tu imam pesan tu, suruh berpegang kepada Tuhan Allah, jangan bercerai-berai. Punyalah degil gaduh tak habis-habis. Agak Tuhan pun tahu boring juga, dia terus kalah. Berebut kita bekerjasama ni. Hidup dalam satu negara yang penuh dengan keselesaan dan nikmat, kita tak nampak nikmat tu. Macam ni lah. Orang Muar datang termeluh, orang Sikh Kedah datang termeluh. Kita akan cakap betapa beruntungnya orang termeluh. Tiap-tiap hari saya beri ceramah, kita ni jadi pembangkang sampai terlupa. Pahang ni kita kerajaan. Tuan-tuan kerajaan. Tempat lain saya pergi, berhenti tadi kereta polis tu tadi. Nampak tak kereta polis? Takut tau. Kat Pahang tuan-tuan tak takut sebab tuan-tuan kerajaan. Ni orang Johor datang beritahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh rasa nikmat masih kerajaan, saya tak tahulah. Susah kita jadi pembangkang di Johor, apatah lagi di negara. Tapi sekurang-kurangnya Pahang masih ada exco. Tadi keluar bagi cek. Kita majlis bagi, itulah tin. Sini boleh bagi cek lagi. Sebab apa? Kita masih ada kerajaan. Tetapi nikmat lepas kalah sangat besar. Tuan-tuan, saya jadi wakil rakyat, selalu dipesan oleh ustaz, sebagai pemimpin dia ada amanah. Kita ni ya-yalah ingat konon kita dah pikul amanah. Rupa amanah ni tak nampak. Tuan-tuan tahu masa bila amanah tu saya cukup terasa. Bila saya tidak bergelar lagi wakil rakyat. Bau saya ni rasa ringan. Seringan-ringannya. Bukan kita tidur tak bekerja, kerja. Manusia selagi hidup dia akan cari kerja. Tak ada masalah cari masalah, tak ada kerja cari kerja. Dia tak akan duduk rehat. Tetapi beban tu rupanya sangat berat, tuan-tuan. Ini tak boleh saya bayangkan, kerana lepas sahaja tidak bergelar wakil rakyat, saya rasa cukup ringan. Datuk Seri Shaka belum rasa lagi. Saya balik Muar sampai hari ni, masih ada rakyat di akar umbi datang peluk saya nangis. Beritahu saya tak boleh terima keputusan pilihan raya umum ke-14. Ada tu cakap dengan saya, sabar tu, sabar. Nanti kita bangkit buat balik. Dalam hati saya ni, sebab sabar saya rambut panjang ni, seronok saya dah. Sebenarnya saya tak rasa susah. Kerana beban saya dah tak ada. Saya bukan gila-gila bertanding nak pegang jawatan. Saya hanya meneruskan perjuangan parti saya. Bila tidak lagi dipilih oleh rakyat, maka tugas saya waktu itu selesai. Tapi sebagai ketua UMNO bahagian, sebagai majlis tertinggi masih ada. Rakyat di Muar menghargai saya lebih daripada dulu. Dia menyambut saya tu, sayang saya tu, tak macam masa saya menang. Sebab apa? Sebab bila menang ada amanah. Yang ada amanah jangan komplain, panas, sejuk, penat, tak jumpa isteri. Yang suruh bertanding tu bukan rakyat. Dia yang minta rakyat jatuhkan Barisan Nasional. Tetapi lepas kalah, satu nikmat Allah turunkan. Kerjasama UMNO dengan PAS. Saya antara yang paling seronok. Sebab apa?
Dalam hidup saya dapat melihat penyatuan orang Melayu yang bila saya berjalan masuk masjid di Muar, saya dah tak tengok ni orang PAS ke orang UMNO. Semua orang Melayu kita. Ada kita berkumpul, kita terbalik kereta polis? Tak ada. Kenapa kita dipanggil Taliban? Yang menang dia, yang kalah kita. Yang marah dia, kenapa? Kita sedang berseronok, bekerjasama. Kenapa dia marah? Sebab dia tak suka kita bekerjasama. Selalu sebut bersatu lah. Cuma sebut bersatu takut orang keliru. Belum ada lagi parti kerjasama, jadi saya boleh guna lagi perkataan kerjasama tu. Bila kita kerjasama, kita berbaik, kita membawa manfaat, bukan kita bawa masalah. Kita menang Tanjung Piai tak ada bersorak. Kenapa ini berlaku? Saya setuju. Bukan sebab pemimpin. Siapa juga jadi pemimpin PAS, siapa juga jadi pemimpin UMNO, kena jayakan ini. Sebab apa? Sebab rakyat beri kita satu teladan. Tuan-tuan, semua pakatan sebelum pilihan raya ditubuhkan. Pakatan Rakyat sebelum pilihan raya, Pakatan Harapan sebelum pilihan raya, Gagasan Rakyat, Gagasan Sejahtera, APU, dulu Angkatan Perpaduan Ummah, semua sebelum pilihan raya. Tetapi kerjasama UMNO PAS berlaku lepas pilihan raya. Malahan ditandatangani 14 hari bulan September tu, selepas jauh pilihan raya. Maknanya tak ada niat untuk kita bekerjasama. Ni Datuk Seri Syakar 22,000. Tuan Haji Yusof 14,000. Bukan 14,000 ringgit. 14,700 undi. Kekuatan dia dua campur, lengit. Parlimen termeluh ni dia kalah. Sepatutnya. Sebab itu dia tak suka UMNO PAS bekerjasama. Itu yang dia marah. Cuma malam ni saya nak bawa tuan-tuan satu tapak ke depan. Sebab kalau cerita tentang PH ni cukup banyak. Rakyat jumpa menteri mengadu, menteri menangis. Jangan cerita KSU kena masuk dalam peti sejuk. Rakyat mengadu hidup susah jumpa menteri, menteri nangis. Rakyat pula boleh pujuk, janganlah sedih tu. Saya pun heran, nelayan ni boleh pujuk menteri pula. Hebat, jiwa besar nelayan ni. Dia susah mengadu dengan orang ada kuasa. Orang ada kuasa tu yang menangis. Dan orang miskin ni orang kampung inilah yang pujuk menteri. Pelik. Ini cerita pasal Abu ni. Ni Hao ni pun saya punya kawan juga. Kita cakap benda ni, kita tak risau. Kita tak cakap depan Melayu lain, depan Cina lain, depan India lain. Kita cakap sama semua. Yang tentang Abu ni, saya tak tahu orang Temerloh mesti banyak pengalaman ni. Sebenarnya ada dua kumpulan. Satu kumpulan Cina yang keluarga dia kena bunuh zaman komunis. Sebenarnya. Malahan ada anak-anak Cina diserah kepada keluarga Melayu. Saya cakap ni bukan buku sejarah, ni kat kampung saya. Waktu komunis dulu, anak orang Cina diserah kepada keluarga Melayu. Sebab apa? Dia takut komunis ambil bunuh ni. Sampai hari ni ada orang Cina yang tahu cerita tu dan dia tahu dan tak mau dengan komunis ni. Tapi ada kumpulan saudara mara suku Sakat si Abu ini. Bukan Abu, si Cimpeng ini. Abu yang dibawa balik ni ada keluarganya. Dan kebanyakan keluarganya berada dalam DAP. Saya tak nak sebut nama, nanti kena saman. Tapi tuan-tuan boleh buka. Yang berkeras nak bawa balik ni bukan semua Cina. Jangan kita hukum semua Cina. Kerana ada Cina tak suka komunis. Bila dibuka Felda, dibuka kampung baru Cina. Kenapa? Kerana ancaman komunis. Kita sebenarnya menyelamatkan orang Cina. Dan keluarga Cina ini takkan suka dengan Chin Peng. Jadi dalam kita buat kenyataan kena hati-hati. Yang nak bawa balik sangat ni sanak saudara Chin Peng. Ada menteri-menteri PH ni pun pelik. Timbalan Perdana Menteri kata tak tahu. Menteri kata tak ada permohonan. Ini kerajaan ni memang pelik. Jawapan dia mudah aja. Tak tahu, salah BN. Tak tahu, salah BN. Tak pernah dia salah. Macam mana dia sebuah kerajaan boleh tak tahu Abu dah masuk dalam negara? Dia boleh tak tahu. Habis takkan kita tahu? Takkan Datuk Seri Syakar tahu? Kalau menteri dalam negeri pun tak tahu, timbalan Perdana Menteri pun tak tahu, takkan kita tahu?
Abu Hanifah tahulah. Dia semua tahu. Jadi maknanya kalau tak salah BN, dia jawab senang tak tahu. Sebab itu rakyat beritahu dia dekat Tanjung Piai. Kita nak cakap dengan dia. Kalau tak nak, bagi kat kita. Tak, saya nak cakap malam ni bukan itu yang kita nak sampaikan. Saya nak tuan-tuan puan-puan yang ada malam ini, kalaulah nanti mengundi Muafakat Nasional, Kerjasama UMNO PAS atau Barisan Nasional atau PAS. Kenapa saya sebut? Sebab kita tak tahu lagi. BN ni bertanding pakai lambang apa, PAS bertanding lambang apa. Maknanya yang menyokong usaha ini, tuan-tuan kena tahu kenapa tuan-tuan sokong. Jangan jadi pengundi yang dulu. Pengundi yang dulu sokong PH, dia pun tak tahu kenapa dia perlu sokong PH. Yang dia tahu BN kalah. Saya tak nak tuan-tuan hari ini undi usaha kita kerana nak PH kalah. Sebab apa? Sebab perjuangan Barisan Nasional ini satu perjuangan yang panjang. Apa yang berlaku hari ini sebenarnya dah berlaku dulu. Tahun 69, dalam pilihan raya umum, Perikatan hanya dapat menang dalam 90 lebih kursi. Tak silap saya 95 kursi. Datuk Syakar, budak-budak masa itu, saya belum lahir lagi. Parti Perikatan buat pertama kali kena tsunami. Gerakan DAP PPP dapat 25 kursi. PAS pada ketika itu dapat 12 kursi. Kalau tak silap saya, Wabi belum lahir lagi tak? Sebab Wabi muda daripada saya dalam 4 tahun. Wabi Sanusi belum lahir. Waktu itulah kali pertama Perikatan hampir hilang kerajaan. Majoriti 2/3 dah hilang dah. Tahun 73 Barisan Nasional lahir. Tapi kerajaan selepas itu dianggotai oleh gerakan PPP dan PAS. Lepas 69. Kerana nak takbir negara yang ada agama berbeza, wilayah berbeza dan juga kaum yang berbeza. Bukan senang. Mereka bermain api. Mereka tak lahir sebelum pilihan raya, sebelum negara merdeka seperti yang sebut Wabi Sanusi. Dia tak tahu. Tapi tuan-tuan buka buku sejarah tuan-tuan. Dalam dunia ni masih banyak negara yang berkonflik, yang sedang bergaduh. Israel, Palestin masih bergaduh. Israel, Palestin bergaduh pasal apa? Siapa tahu Israel, Palestin bergaduh pasal apa? Pasal berebut wilayah. Bukan soal agama, masjid tu dia boleh kongsi. Tapi bab nak rebut kat mana sempadan ni, sampai hari ni dia bergaduh ni. Maknanya dia bergaduh sebab rebut wilayah. Negara India, semua orang India berkonflik. Kenapa? Ada orang Hindu, ada orang Islam. Warna kulit sama, tapi agama berbeza, mereka berselisih. Ada juga negara yang berselisih kerana etnik. Tuan-tuan mesti dengar. Penghapusan etnik di sana sini. Minta maaf saya tak boleh sebutlah negara tu. Nanti kata kita dari segi diplomatiknya tak sedap lah. Tetapi manusia dalam mana-mana sejarah, sampai hari ini pun tak selesai bergaduh pasal rebut wilayah, pasal agama berbeza, pasal etnik berbeza. Kita tiga-tiga ada dalam negara ni. Agama berbeza ada banyak. Agama dalam negara ni. Bangsa berbeza pun ada banyak, tak campur Sabah Sarawak. Yang besar Melayu, Cina, India, campur Sabah Sarawak lagi. Wilayah. Ada negara Malaysia yang ditubuhkan negara Melayu. Negeri Melayu, negeri Selat, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Ini bukan Melaka. Kalau cerita pasal wilayah, dah dengar dah bangsa Johor. Sabah for Sabah, Sarawak for Sarawak. Tuan-tuan, hancur negara ni. Kalau wilayah-wilayah ini tidak dapat dijaga, macam orang Melaka tiba-tiba menuntut pula Gunung Ledang tu. Dalam sejarah dulu Puteri Gunung Ledang sejarah Melaka, hari ni Gunung Ledang dalam negeri Johor. Itu masa bila pula Johor dapat Gunung Ledang, dia tuntut. Gaduh pula Johor dengan Melaka nanti. Dahlah Johor punya menteri-menteri semua tak garang-garang. Melaka ada beliau. Di antara beliau seorang, kita semua surrender.
Kalau kita tak boleh kendalikan perselisihan jaga wilayah, kita akan hancur. Agama pun sama. Bangsa pun sama. Dalam keadaan PH tak buat kerja, dia tak ada ramuan, dia tak ada formula. Formula telah pun kita wujudkan tahun 70. Tuan-tuan tahu bila lahir dasar ekonomi baru? Tahun 70. Bila kita buat rukun negara? Tahun 70. Bila kita jadikan bunga raya, bunga kebangsaan? Tahun 70. Kenapa selepas tahun 69 benda ni semua lahir? Sebab pada ketika itu, kerajaan melihat bahawa kalau tak dijaga perkara-perkara ini, negara akan rugi. Dan antara jalan keluar, lahirlah Barisan Nasional yang disertai oleh PPP dan juga gerakan serta parti-parti kecil daripada Sarawak dan Sabah. PAS bersama kerajaan. Lepas tu dia kena buang daripada Barisan Nasional tahun 77. Tak tahulah apa cerita waktu tu. Tetapi lepas kita bersengketa, musuh politik kita nampak peluang. Sebab itu wujud PBBM, sebab itu wujud PAN. Telah pun diceritakan. Tetapi yang saya nak sambung, kenapa perlu undi? Kenapa perlu sokong kerajaan ini? Kerana dalam kita nak jaga Islam, dalam kita nak jaga raja, dalam kita nak jaga Melayu, dalam kita nak jaga negara kita, pertama sekali ekonomi kita kena kukuh. Tuan-tuan janganlah pergi seluruh negara cerita pasal Islam kalau kita tak dihormati. Ada banyak negara, Somalia, Nigeria, ini semua lebih ramai orang Islam daripada kita. Tapi kalau ekonomi tidak dapat dijaga dengan baik, maka tidak akan dapat kita jaga Islam. Tidak dapat kita jaga agama kita. Tak dapat kita jaga raja-raja kita. Apatah lagi nak jaga orang Melayu. Kalau ada di sini yang dapat jadi jemaah haji tahun lepas, tahun ini, pun boleh tahu macam mana dulu 9,800, sekarang dah kena bayar dekat 11,000. Dulu pengiring bayar sama dengan jemaah. Kali ni pengiring kena bayar penuh. Kalau ada siapa pergi Saudi, dulu 1 rial 1 ringgit. Sekarang 1 ringgit 80 sen. Rial punya sen dia panggil apa Lebih kurang gitulah. 80 sen je lah. Maknanya kedudukan duit kita itu semakin lemah. Kalau ada nelayan di sini yang selalu beli jaring, beli peralatan nelayan dekat Thailand, dulu 10 ringgit satu, sekarang ni dia dah lagi kuat, tinggal 70 sen je kita. Maknanya apa? Harga barang mahal 30%. Ekonomi orang Melayu, orang Islam dah semakin lemah. Tabung haji tahun ini, tahun depan, saya tak tahu macam mana dia nak bayar subsidi membantu jemaah. Habis harta dijual. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada keluarga, lepas tu hidup, mungkinlah ada masalah, selalu dapatlah sewa daripada tanah, daripada rumah yang kita ada. Sebab masalah kecil, tuan-tuan jual semua ni. Agak-agak tuan-tuan boleh hidup dan bangkitkan balik ke keluarga tuan-tuan. Hari ni tabung haji dah tak ada harta. Khazanah jual habis berbilion. Harga sawit satu bab. Tapi semua harta kita IHH jual. Bangunan konsulat dekat Hong Kong bilion jual. Saya congak-congak campur harga jual ni dalam 8-10 bilion. Lebih kurang lah katakan. Adakah nak selesai masalah negara kita dengan jual harta? Tiap-tiap hari dia sebut negara ni susah sebab 1MDB, 2.6 bilion dicuri. Jadi sebab itu dijual harta kita. Dapatlah katakan 10 bilion. Sini siapa orang yang makan pencen? Ada tak pensioners? Pesara, ada tak sini? Angkat tangan seorang. Pesara. Agak-agak pesara, kerajaan kena bayar sebulan berapa? Untuk pesara punya allowance ni, 1 bulan, 2 bilion. Maknanya, kalaulah 2.6 bilion tu jadi isu, 1 bulan je selesai. Berapa bayar penjawat awam? 1 bulan. 8.7 bilion. Yang selama ni kita Barisan Nasional tak pernah cerita. Kita tak pernah heboh. Cakap senang, nak buat ni susah ni.
Takkanlah jual bangunan 10 bilion boleh selesai masalah kita. Sebulan gaji dengan pencen je habis. Kita kena ada suatu kerangka yang lebih besar untuk jaga negara kita. Saya ada seorang kawan, dia jaga Bank of America. Lepas kalah tu kita mulalah cari-cari apa nak buat. Pejabat program saya masih ada. Saya jumpa dengan dia. Adalah satu idea lah nak buat. Sangat baik. Elok bincang. Tiba-tiba dia kata, bro, sorry lah ni bahasa kita berbual kan. Bro, sorry lah kita dapat satu arahan daripada Amerika. Anything to do with Malaysia, KIV. Maknanya keyakinan orang luar untuk bawa masuk duit ke negara kita ni dah tak ada. Tadi harta dah habis jual. 2 pelabur tak mau datang. Pelabur tak mau datang 2 sebab. Kerajaan kita mungkir janji. Bukan pasal petrol yang nak turun tu. Mungkir janji, ada kontrak dengan orang luar dah sign, dia berhentikan. Ada projek tengah jalan yang melibatkan Termeloh, diberhentikan. Orang luar tak suka pelaburan yang merugikan ini. Kedua, dia tak tahu Perdana Menteri ini nak kekal berapa lama. Seorang ni asyik PM tepi dah mengaku semua program PM ke-8, PM ke-8. Mendahului masa ni. Jadi orang luar kata, kalau si PM 7 dasar begini, PM 8 ikut dasar dia berubah, tak apalah aku tunggu dululah. Bila dia tunggu, maka kita akan mengalami satu contraction ekonomi yang tidak boleh berkembang. Sebab itu Barisan Nasional dari dulu, minta maaf rakan PAS, Barisan Nasional selalu cakap, antara faktor yang sangat penting adalah kestabilan. Selain daripada kesuburan tanah dan kerajinan rakyat, yang penting kestabilan. Kalau rakyat rajin, tanah subur, negara tak stabil, perang. Tuan-tuan tak dapat untung. Kalau negara stabil, tanah tak subur, tuan-tuan rajin, mungkin boleh dapatlah sikit. Kalau tanah subur, kerajaan stabil, tuan-tuan malas, pun tak dapat juga, orang lain lah dapat. Tapi di Malaysia hari ini, tanah kita subur, tuan-tuan. Tuan-tuan rajin, walaupun dituduh oleh Perdana Menteri sebagai pemalas, tuan-tuan sebenarnya rajin. Yang malasnya ahli parlimen dia orang. Tetapi yang paling teruk, negara kita tidak stabil. Orang luar tak minat. Jangan kata besar kecil. Singapura tu sangat kecil dalam peta dunia ni. Tapi cara dia jaga dan kestabilan dengan apa yang dia buat. Orang belum-belum pergi Singapura. Buat apa dia pergi Malaysia yang bergaduh tiap-tiap hari ni? Tidak ada dasar. Ni bajet tengah bahas belum lulus. Tidak ada tanda-tanda yang boleh bawa pelaburan masuk. Tak ada projek-projek baru. Yang paling lucu lah pada saya, nak membuktikan hujah saya ni. Semua tahu pilihan raya kecil Tanjung Piai kan? Dia pilih pula kebetulan tarikh itu SPR lah. Kita kena hormat lah SPR ni. Dia agak tak ada banyak tarikh yang ada. Dia ambil tarikh sama dengan Perhimpunan Agung. Perhimpunan Agung UMNO. Tak apalah, kita ni pembangkang yang baik. Dia ambil tarikh sama dengan kita pun tangguh perhimpunan kita pada minggu depan. Tak ada masalah. Rupanya tarikh tu tuan-tuan, bagi orang Pahang kalau tak perasan lah, ni orang Johor nak beritahu, 14 hari bulan tu sebenarnya tarikh pembentangan bajet kerajaan negeri Johor. 16 hari bulan hari mengundi. 14 tu tuan-tuan tarikh bentang bajet. UMNO tangguh sebab kita nak bersidang pada tarikh kempen susah. Yang kerajaan negeri tangguh pembentangan pasal apa? Kalau saya kerajaan, saya akan umum bajet saya dalam pilihan raya kecil. Sebab apa? Sebahagian daripada kempen. Saya akan umumkan dasar-dasar. Bukan saya tu, saya MB lah. Makna masa kerajaan Barisan Nasional dulu lah. 14 hari bulan tu sebenarnya peluang terbaik untuk kerajaan negeri Johor. Bentangkan apa perancangan yang boleh dia buat untuk memakmurkan negeri Johor. Dia tangguh tarikh lain. Kenapa dia tangguh? Satu, tak ada apa dalam bajet dia. Dan dia takut untuk bawa benda itu time tempoh kempen, sebab dia takut benda tu jadi bumerang makan diri. Saya tak nak kata dia bodoh. Saya nak beritahu memang dia terpaksa pindahkan. Kerana kalau dia bentang waktu itu, jangan kata 15,000. Silap-silap jadi 20,000 majoriti kita.
Sebab itu dia tangguh. Ini kerajaan pelik yang kita ada hari ini. Yang ini yang kita nak tuan-tuan faham. Dan yang ini yang menyebabkan kita kena sokong usaha ini bukan untuk menganiaya sesiapa, tetapi untuk memberi manfaat dan kemakmuran kepada rakyat. Bila negara ini dapat kita bangun dan pulihkan ekonominya, bila kuat kedudukan kita, baru kita boleh cakap pasal nak jaga Islam. Memang jaga Islam tu penting, tapi kalau kita ini tidak dihormati, maka kita tidak dapat jaga Islam itu dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan, Rasulullah kita ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dua benda dia buat yang pertama. Apa dia? Satu, dia buat masjid, tempat ibadat. Soal menyebarkan agama, soal ibadat dia buat. Nombor dua, dia buat apa? Pasar. Kenapa dia buat pasar? Sebab pasar merupakan ekonomi. Supaya dia jadi satu yang dihormati, kuat dan teladan meniaga cara Islam. Cuma yang saya nak kaitkan ni, dalam nak menyebar dakwah, boleh ke orang miskin sebar dakwah? Dia mesti ada kekuatan ekonomi. Ada 3 perkara yang boleh bawa kita kepada kufur. Ni ustaz beritahu, jangan ingat saya ni ustaz. Kita ni diminta untuk tabligh amanah. Kita sampaikan sidik amanah, tabligh fatanah. Bila kita dengar benda baik, kita sampai. 3 perkara boleh buat kita kufur. Apa dia? 1, jahil. Bila kita bodoh, kita tak berilmu, boleh jatuh kufur. Bukan boleh jatuh kufur, boleh kufur. 2, miskin. 3, penyakit. Sebab itu ada orang kita bila miskin ni, kita kena selamatkan, kita kena bagi zakat. Anak yatim bukan dalam asnaf. Sebab ada anak yatim lebih kaya daripada kita. Tapi ada anak yatim biasanya miskin. Dia dapat kerana miskin. Kenapa kita kena bantu? Sebab kalau tak bantu, kalau orang lain bantu, dan orang lain itu bukan daripada agama Islam, maka dia boleh ada masalah. Sebab itu ustaz cakap ada 3 perkara yang boleh buat kufur. Miskin. Kita tak boleh jadikan Malaysia ni miskin kalau nak jaga Islam. Saya anak tentera. Zaman bapa saya jadi tentera laut, jaga kapal sebesar-besar kapal, pakai seluar pendek tuan-tuan. Kalau ada anak askar sini, kalau ada askar sini, mes pegawai, ada bir, ada minuman keras. Hari ni askar kita dah tak pakai seluar pendek, tutup aurat lah kau. Dekat mes dah tak ada arak. Nurse, misi kita dulu pakai apa? Pakai skirt. Hari ni kalau pergi siap tutup dengan kepala sekali. Dulu pergi sekolah pakai seluar pendek. Hari ni ada pula cakap sekolah kebangsaan dah macam sekolah agama. Sebab semua pakai tudung. Kita tak cakap itu uniform, tapi dah memang kesedaran ke arah Islam. Ini bukan cerita-cerita besar pasal perbankan Islam, universiti Islam, hospital Islam. Tuan-tuan ni kalau pernah yang pergi buat operation, usaha kita untuk melahirkan doktor Islam ni, saya alhamdulillah belum sempat lah rasa tu. Tapi ramai jumpa saya beritahu. Dia kata sebelum aku kena bius ni, doktor cakap, kalau boleh doa, doalah. Dia suruh mengucap. Takut-takut tak sedar. Dan semua yang dapat doktor yang cakap macam itu, cukup redha. Dia kata aku punya lega lah, salah seorang bapak saya lah. Dia kata dia punya lega tu, rasa takut hilang tu, sebab sekurang-kurangnya dia dah dapat mengucap. Kalau tak bangun pun, dia dah mengucap. Kita mati tak tahu sempat mengucap tidak. Tapi kalau yang operate tu bukan orang Islam, tak dapat. Tak dapat dinasihatkan untuk mengucap dulu tu. Yang ini benda-benda kecil yang kita tak nampak, yang dibuat di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Tanpa menafikan PAS. Sebab kita tak pernah cerita benda ni. Tapi bila dah hilang Barisan Nasional dan kuasanya, orang Melayu Islam sangat terasa. Satu persatu institusi, sehingga keris di Universiti Islam Antarabangsa pun nak dicabut. Apa salah keris tu? Waktu kempen cerita, kita bukan salahkan tuan-tuan, kita bukan salahkan rakan-rakan UMNO, yang salah Najib. Kita pun pakat percayalah. Rupa lepas pilihan raya, ketua kampung pun kena berhenti. Di Johor semua ketua kampung kena berhenti. Habis semak samun lah. Siapa nak mohon kena isi bolang PBBM. Tidak tak boleh jadi ketua kampung.
Dia lagi dahsyat. Kita dulu lantik ketua kampung ada orang PAS pun. Pengurusi masjid pun sama. Nah ini kerajaan yang ada yang bawa kepada seluruh kemusnahan sistem yang ada. Yang ini sebab tuan-tuan kena undi Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional dah ada formula. Dan kita dah takdir negara ni. Walaupun hari ini saya nak beritahu, kalaulah ditakdirkan kita menang dalam pilihan raya akan datang, suasana sudah tidak lagi sama. Kerana ada banyak benda telah diruntuhkan. Namun begitu saya percaya dengan kelebihan pengalaman, dengan formula yang ada dalam tangan kita, yang orang UMNO, orang BN pun tak perasan dia ada formula tu, kita dapat bangunkan balik negara kita dengan baik. Malahan saya percaya semangat kita untuk bekerja dengan lebih gigih. Kerana yang mana kosok-kosak, yang kotor-kotor dalam kita tu dah dibersihkan sekali. Dulu pun nak beritahu tuan-tuan, ada juga benda-benda depan mata saya ni. Datuk Seri Shaka pun setuju. Ni kawan-kawan PAS kena tahu ni. Kami ni bukan jahat sangat. Kami pun tahu ada benda tak betul. Cuma kami tak boleh dedahkan. Zaman kami berapa ramai orang kita sendiri kena bawa ke mahkamah. Tak nak sebutlah semua kawan-kawan kita. Kita buat. Tapi kita tak mendabik dada, kita tak bangga. Kenapa? Yang kita ambil tindakan tu rakan kita. Dia ni, benda yang tak ada dia nak adakan. Sebab apa? Dia nak political mileage. Hari ini sampai hari ini tak ada satu pun cerita tentang rakyat. Sibuk buat nama masing-masing. Menteri berangan tak tentu arah. Kereta terbang lah. Saya pun tak tahulah nak cakap. Saya tak tahu nak komen. Kalau saya cerita pasal tu ni sampai subuh kita ni. Punya banyak satu persatu ni nak cerita pasal dia orang, tapi tak dapat apa, dapat bala dosa je kita ni. Sebab itu saya nak beritahu yang dah ada ni cukup teruk. Dan nak ambil ini insya-Allah kita lebih bersemangat. Semua saki-saki baki yang rosak-rosak ni pun dah tak ada. Dan kita akan cubalah gagahkan diri dengan sokongan rakyat yang begini punya kuat. Saya yakin insya-Allah masa depan kita itu masih ada. Cuma jangan lama sangat jadi pembangkang. Satu penggal ni memadailah untuk kita diingatkan. Satu penggal ni boleh 5 tahun, boleh 4 tahun, boleh 3 tahun, boleh 2 tahun. Tapi jangan 2 penggal. 2 penggal nanti susah kita nak baiki kerana kerosakan mungkin lebih teruk. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya nak ucapkan terima kasih banyak. Keikhlasan tuan-tuan datang malam ni, tunggu untuk majlis. Yang saya tahu tuan-tuan dah sokong dah pemuafakatan ini. Tuan-tuan dah tahu dah kelaku kerajaan ni, tapi tuan-tuan tak datang. Dan tuan-tuanlah orang yang akan berjuang dan terus berjuang menyampaikan cerita ini kepada rakan-rakan yang lain. Kerana tuan-tuan berjuang buat kerja ni bukan untuk pangkat. Tuan-tuan buat kerja ni bukan nak duduk depan. Tuan-tuan dah buat kerja ni lama. Tuan-tuan buat kerja ni bukan untuk kekayaan. Tuan-tuan buat kerja ni bukan untuk kuasa, penghormatan. Tuan-tuan kerja ni, tuan-tuan buat sebab tuan-tuan nak rahmat dan berkat daripada Allah. Sumbangan kita yang sedikit ini untuk memakmurkan negara, dengan sumbangan yang sedikit ini kita kejarkan rahmat dan berkat Allah. Dan sebab itu tuan-tuan malam ini saya nak ucap terima kasih. Dan saya doakan tuan-tuan, puan-puan akan terus diberikan kesihatan yang baik, diberikan kewarasan akal fikiran yang sempurna, dan dapat terus berjuang dengan jujur dan ikhlas dan amanah, dan dilimpahkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Sebarang kata salah saya minta maaf. Terima kasih kerana menerima kami orang Muar, orang Kedah, dan saya doakan termeluh akan dapat tuan-tuan kuasai bila pun pilihan raya diadakan nanti. Dan titik tengah Semenanjung itu sebagai lambang kita akan dapat memenangi seluruh Semenanjung. InsyaAllah Sarawak, Sabah akan kembali bertaut dengan kita bila itu dapat kita jadikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan dan pidato daripada yang berbahagia Datuk Seri Razali bin Ibrahim. Dan sebagai pempidato terakhir, dan saya ucapkan ribuan terima kasih pertamanya kepada AJK Lancang Timur. Ada istilah Lancang Timur, ya. Dan juga PAS, Pansenam, Masjid Pansenam, semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pada malam ini,
muslimahnya, amirahnya, wanita, puteri, pemuda dan semua sekali lah yang terlibat dalam menjayakan ceramah penyatuan ummah yang ke-8 ke arah muafakat nasional. Terima kasih kepada semua yang memberi ceramah yang hebat-hebat pada malam ini. Ya, seorang daripada utara, seorang daripada selatan. Ya, dan kepada tuan-tuan yang sudi tunggu hingga akhir ceramah, syabas sekali lagi. Dan saya nak baca pantun lah. Ya, bukan Den Haag lah kalau tak ada pantun ni. Nyor Gadim puncak mahligai, buat ketupat di serambi rumah. Hancur daging tulang berkecai, jangan khianati penyatuan ummah. Sekadar itu dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lengkap majlis kita pada malam ini kalau kita tidak tutup dengan doa. Dipersilakan Ustaz Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur untuk memimpin bacaan doa di akhir majlis kita ini. Dipersilakan. Okey, doa ni jadi ustaz ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma tawwil umurana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah himpunan kami himpunan yang diberkati dan perpisahan kami perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah perlindungan dan kebahagiaan kepada pimpinan, kepada ibu bapa kami, kepada guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada sisa kubur dan azab api neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan dunia kami, permudahkanlah urusan akhirat kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala bencana, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Inilah barisan penceramah yang terbaik. Tuan-tuanlah barisan ataupun para hadirin yang terbaik. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.